Selamat petang kepada guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Kami adalah kumpulan kelima dan kita akan mempersembahkan projek kita yang bertajuk Tenaga Alam Sekitar. Nama ahli kumpulan kami ialah Teenage Crescent, Sudesh Silvermorgan dan Herian Sugumaran iaitu saya. Kandungan projek ini adalah gabungan sains matematik, rega bentuk teknologi iaitu RBT, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Ahli kumpulan memulakan projek melalui perbincangan dalam talian pada 2 Jun 2021. Dengan beberapa perbincangan, perjanjian dan perselisihan, akhirnya kami bersetuju untuk menghasilkan lampu recycle dan energi tabletop lamp. Lampu ini kecil, tidak memakan banyak ruang dan mempunyai reka bentuk yang ringkas. Ini memiliki warna yang hangat dan pencahayaan tidak keras pada mata sehingga sesuai untuk tidur dan membuat kerja. Ia mudah dibuat dan tidak memerlukan banyak peralatan. Isi kandungan yang pertama iaitu pengenalan, iaitu barang yang digunakan dan faedah. Yang kedua matematik, lukisan skala akhir, gambar lampu dan video. Yang ketiga sains, gelombang kita menyelamatkan persekitaran dan kecekapan tenaga. Yang keempat, reka bentuk dan teknologi iaitu lakanan skematik dan komponen simbol dan fungsi. Isi kandungan yang kelima iaitu bahasa Melayu, tugasan pertama I think dan tugasan kedua karangan fakta. Yang keenam akhir sekali iaitu Inggeris, essay of the documentations and Padlet. Pengenalan iaitu recycle dan energy tabletop lamp. Dinesh. Bahan yang digunakan: hot glue, pembaris, kertas kita semula, pasir, gunting, daun, botol, bateri, suis dan mentol kecil. Sudesh. Faedah lampu adalah penjimatan tenaga yang baik, penjimatan dua yang tiada kos yang buruk, penggunaan tenaga yang baik, reka bentuk yang unik dan mengurangkan jejak karbon. Faedah lampu: mental lampu penjimatan tenaga atau mental penjimatan tenaga bertahan sehingga 12 kali lebih lama daripada mental tradisional. Menggunakan lebih sedikit elektrik untuk menggunakan jumlah cahaya yang sama ada dengan mental tradisional. Mereka adalah pilihan yang cekap tenaga, membantu anda mengurangkan jejak karbon di rumah anda. Mental lampu penjimatan tenaga yang paling biasa dalam diod pemancar cahaya, lampu pendar fluoro padat dan lampu pijar halogen. Yang kedua Max. Sudesh. Ini adalah pengukuran terakhir kita untuk sketch tabletop lampu kita. Ini adalah objek yang kita hasilkan. Yang ketiga sains, gelombang kita menyelamatkan persekitaran dan kecekapan tenaga. Dinesh. Maksud menyelamatkan persekitaran. Menyelamatkan alam sekitar bermaksud menyelapkan komposisi bumi sebanyak mungkin. Ini bermaksud menjimatkan atau memelihara sumber-sumber jadi. Kehidupan tumbuhan, kehidupan haiwan, mineral, penutup es di kutub, air bersih, DLL. Begitu juga kita menyelamatkan komposisi atmosfera dari kemerosotan dari segi gas berbahaya, oksigen radikal bebas. Menyelamatkan alam sekitar. 1. Menjimatkan duit dan tenaga. 2. Melindungi flora dan fauna. 3. Menggunakan semula produk yang suka dikompos. Menjimatkan duit dan tenaga. 1. Produk kami menggunakan bateri yang dapat menjimatkan wang pada bil elektrik. 2. Menjimatkan wang untuk menggunakan semula kertas kita semula
untuk mengelakkan membeli yang baru yang terdapat dalam beg plastik. Melindungi ekosistem dan hidupan liar. Elakkan pencemaran air. Apabila air bersih, kita dapat menolong hidupan air. Sebanyak 80% sisa pepejala di dalam asteroid adalah plastik. Setiap tahun, sekitar 7.9 juta tan metrik sampah plastik dibuang ke lautan dan jalan air, setara dengan muatan truk setiap minit, menurut Forum Ekonomi Dunia. Sudesh. Maksud kebersanaan tenaga. Kecekapan tenaga bermaksud menggunakan lebih segi tenaga untuk melakukan tugas yang sama, iaitu membuang sisa tenaga. Kecekapan tenaga membawa pelbagai faedah, mengurangkan pelepasan gas rumah hijau, mengurangkan permintaan untuk import tenaga dan menurunkan kos kami pada tahap isi rumah dan ekonomi. Sudesh. Kecekapan tenaga. Nombor 1, sumber elektrik yang boleh digunakan. Nombor 2, mentol. Nombor 3, tenaga kecekapan. Nombor 4, mengapa kita memerlukan mentol kecepatan tenaga yang tinggi. Sumber elektrik yang digunakan. Mengapakah kita memilih untuk menggunakan bateri? Kami memilih bateri kerana menjimatkan wang daripada membayar bil elektrik. Kami tidak dapat menjumpai lampu LED yang sesuai dengan lampu kerana bateri dipilih tetapi tidak mempunyai kecekapan tenaga yang tinggi. Malangnya, ia juga sebuah tenaga yang tidak boleh dibaharui, yang bermaksud kita harus terus mengganti bateri setiap kali habis. Sudesh. Apakah keberkesaan tenaga yang digunakan? Nombor 1, jenis mentol, small mentol. Nombor 2, adakah kecekapan tenaga tinggi? Tidak, kerana tekanan elektrik maksimum ditukar menjadi tenaga cahaya. Nombor 3, mengapa kita memerlukan mentol kecekapan tenaga yang tinggi? Mentol pijat tradisional menggunakan banyak tenaga untuk menghasilkan cahaya dan tidak lagi dihasilkan. Mentol lampu penjimatan tenaga yang lebih baru memberikan pilihan dan warna dan tahap cahaya yang anda harapkan. Lampu baru juga jauh lebih efisien dan mereka menjimatkan wang anda. Mereka menentukan fungsinya adalah membekalkan tenaga elektrik kepada litar. Yang kedua, mentol. Fungsinya ialah menghasilkan cahaya apabila elektrik melaluinya. Yang ketiga, switch, iaitu melengkapkan atau memutuskan litar. Air sekali, iaitu wire, membenarkan tenaga elektrik mengalir melalui litar. Air sekali, yang kelima adalah bahasa Melayu. Tugasan pertama peta I-Link. Sudesh. Peta I-Think Science, Project Science. Mengapakah pelajar perlu mempelajari sains? Mempelajari sains membolehkan para pelajar memahami perkara-perkara yang berlaku di dunia sekeliling selain membantu para pelajar membuat keputusan secara lebih rasional dan membuat analisis tentang sesuatu perkara yang terjadi. Nombor kedua, apakah projek yang dilaksanakan oleh para pelajar dalam sains? Para pelajar secara berkumpulan diarahkan untuk menghasilkan sebuah lampu meja yang dibuat daripada bahan-bahan kertas semula. Nombor ketiga, apakah impak kesan yang diperolehi oleh pelajar dalam projek sains? Pelajar mempelajari tentang penghasilan lampu yang menjemakan kos kerana tidak memerlukan penggunaan bahan-bahan baru. Dinesh. Peta I-Think Matematik, Projek Matematik. Mengapakah pelajar perlu mempelajari matematik? Matematik menjadi asas kepada banyak bidang ilmu di dunia dan merupakan sebuah ilmu yang berkaitan nombor yang memberi nilai. Dengan mempelajari matematik,
Para pelajar mampu menerangkan fenomena alam semula jadi menggunakan ilmu astronomi yang menggunakan matematik sebagai asas yang utama. Apakah projek yang dilaksanakan oleh para pelajar dalam matematik? Lukisan skala berasaskan produk lampu meja dan dengan menggunakan skala ukuran yang tepat. Apakah impak kesan yang diperoleh oleh pelajar dalam projek matematik? Pelajar belajar tentang ketepatan ukuran sebagai indikator terpenting dalam sesebuah lukisan. Peta Aiting RBT, Projek RBT. Mengapakah pelajar perlu mempelajari RBT? RBT merupakan mata pelajaran elektif yang memberi penekanan kepada pelajar untuk mereka membentuk dalam penghasilan produk berasaskan teknologi. Apakah projek yang dilaksanakan oleh para pelajar dalam RBT? Para pelajar secara berkumpulan diarahkan untuk membina lampu meja yang diperbuat daripada bahan-bahan kita semula serta memasang komponen elektrik dan elektronik dengan betul. Akhir sekali, apakah impak atau kesan yang diperoleh pelajar dalam projek RBT? Pelajar belajar tentang setiap komponen elektrik dan elektronik serta kemahiran untuk memasang semua komponen dengan betul. Tugasan kedua iaitu karangan fakta. Ini adalah teknik penulisan pendahuluan. Dalam penulisan perangan pendahuluan, kumpulan kami mengaplikasikan teknik tikus. T iaitu tema, I isu ataupun masalah, K adalah kesan, U adalah usaha, S adalah soalan ataupun kehendak soalan. Pendahuluan. Sains dan teknologi memainkan peranan yang besar dan signifikan dalam kehidupan seharian manusia terutamanya pada hari ini. Sains ditakrifkan sebagai suatu ilmu yang dihasilkan secara kerapan iaitu analisis dengan menggunakan pancandera dan huraian yang sistematik mengenai sesuatu kejadian atau alam semula jadi yang berlaku melibatkan penggunaan intelek di samping kaedah yang dapat diukur, manakala takrifan teknologi pula ialah pembangunan dan penggunaan alatan, mesin, bahan dan proses untuk menyelesaikan masalah manusia. Namun begitu, kedua-dua bidang ini mempunyai kekangan dalam aspek sumber yang terhad dan tidak diperbaharui serta penciptaan teknologi yang tidak terkawal kadang-kala boleh membawa kepada kesan yang negatif. Oleh yang demikian, penerapan sains dan teknologi dalam silibus mata pelajaran hari ini merupakan antara pendedahan awal kepada para pelajar tentang kepentingan sains dan teknologi. Sudah terang lagi bersuluh bahawa penerapan sains dan teknologi jelas sekali dilihat dalam mata pelajaran sains, matematik dan reka bentuk teknologi. Ini adalah teknik penulisan isi. Dalam penulisan perangan isi, kumpulan kami mengaplikasikan teknik Imbako. I adalah isi, M iaitu mengapa, BA iaitu bagaimana ataupun contoh, K adalah kesan, U adalah usaha, P adalah penegas. Ya, Sudesh. Perangkan isi sains. Sains dan teknologi jelas sekali diterapkan dalam mata pelajaran sains. Dengan mempelajari sains, pelajar boleh memahami perkara-perkara yang berlaku di dunia sekeliling. Saya membantu para pelajar membuat keputusan secara lebih rasional dan membuat analisis tentang suatu perkara yang terjadi. Sebagai bukti, para pelajar secara perkumpulan diarahkan untuk menghasilkan sebuah lampu meja yang dibuat daripada bahan-bahan kita semula seperti gunting, gam, kertas warna, cawan plastik dan gulungan kertas. Menghasilkan projek lampu ini bertujuan untuk mengekalkan kelestarian alam sekitar dan bumi hijau serta mengitar semua barang-barang yang masih lagi boleh digunakan untuk penciptaan produk baru. Penghasilan lampu meja berdasarkan bahan-bahan kita semula baru mahal dapat mengurangkan tapak pelupusan sampah kerana bahan yang dengan peribahasa sediakan pang sebelum hujan kerana generasi hari ini perlu mengambil inisiatif untuk mengekalkan kelestarian alam sekitar bagi memastikan generasi akan datang tetap menikmati alam sekitar yang hijau pada masa akan datang. Oleh itu, jelaslah bahawa penghasilan lampu meja dalam mata pelajaran sains merupakan bukti penerapan sains dan teknologi diterapkan dalam mata pelajaran sains. Dinesh. Perenggan isi matematik. Selain itu, sains dan teknologi juga diterapkan dalam mata pelajaran matematik. Dengan mempelajari matematik, pelajar mempelajari ilmu yang berkaitan dengan nombor serta nilai.
Sebagai bukti, para pelajar secara berkumpulan diarahkan untuk melakar lukisan skala berasaskan lampu yang dihasilkan dalam mata pelajaran sains dan reka bentuk teknologi. Dalam penghasilan lukisan skala, pelajar perlu membahagikan ukuran sebenar produk iaitu lampu berdasarkan 1:2. Dalam aspek ini, pelajar juga secara tidak langsung mengaplikasikan kemahiran melukis lukisan skala secara tepat. Hal ini kerana apabila pelajar salah melukis lukisan skala, maka objek yang akan terhasil juga akan tidak tepat. Oleh itu, ketepatan amat penting dalam melukis sesebuah lukisan. Jelaslah bahawa lukisan skala dalam matematik merupakan bukti penerapan sains dan teknologi diterapkan dalam mata pelajaran matematik. Perangan reka bentuk dan teknologi. Di samping itu, penerapan sains dan teknologi juga dapat dilihat dalam mata pelajaran reka bentuk dan teknologi iaitu RBT. RBT merupakan mata pelajaran elektif yang memberi penekanan kepada pelajar untuk mereka bentuk dalam penghasilan produk berasaskan teknologi. Dalam konteks ini, RBT bertujuan untuk melahirkan murid yang boleh berkarya dalam menghasilkan produk yang mudah dan bermakna. Sebagai bukti, para pelajar secara berkumpulan diarahkan untuk membina lampu meja yang diperbuat daripada bahan-bahan kita semula serta memasang komponen elektrik dan elektronik dengan betul. Dalam projek ini juga, pelajar dalam kumpulan juga dikehendaki melakar lakaran skematik yang mempunyai pelbagai simbol seperti simbol bateri, wayar, lampu dan suis. Hasil daripada projek ini, para pelajar dapat mencipta sebuah produk iaitu lampu dengan jumlah penggunaan elektrik tidak tinggi. Oleh itu, jelaslah bahawa projek produk lampu dan lakaran skematik merupakan bukti penerapan sains dan teknologi dalam mata pelajaran reka bentuk dan teknologi. Teknik penulisan penutup. Dalam penulisan penutup isi, kumpulan kami mengaplikasikan teknik Imbako. Teknik KHCH, typo. K iaitu kesimpulan, H iaitu huraian, C adalah cadangan, H adalah harapan. Penutup. Kesimpulannya, penerapan sains dan teknologi jelas sekali dilihat dalam mata pelajaran sains, matematik dan reka bentuk dan teknologi. Impak daripada penerapan sains dan teknologi, para pelajar dapat mempelajari pelbagai ilmu dan kemahiran dalam ketiga-tiga mata pelajaran tersebut. Antaranya penciptaan barangan baharu, berasaskan barangan kita semula serta pengukuran produk menggunakan skala yang tepat. Oleh itu, penerapan sains dan teknologi dalam silibus mata pelajaran hari ini wajar dipraktikkan dan diteruskan pada masa akan datang kerana pelajar mempelajari pengetahuan saintifik yang membolehkan pelajar mencipta teknologi baharu, menyelesaikan masalah praktikal serta membuat keputusan yang tepat dalam kehidupan. Yang keenam, iaitu English. First, they thought the best thing to do was to start sketching out some designs for the lamp. They eventually decided to go for a cylinder-shaped lamp. Next, they went looking to find materials around the house to make their lamp. They managed to find regular household items such as a shopping bag and a glass bottle which they decided to use to create the lamp. Then they started to assemble the lamp using glue and double-sided tape. They used the glass bottle as the base and the shopping bag as the lamp shade. Finally, they completed making the lamp, but they felt that there was not anything unique about their lamp. So they wanted to do something that relates to the title, which is Energy for Life. So they decided to add a little bit of life into their lamp by planting a plant into the base of the lamp to add to the aesthetic and also make it more unique. Finish. After completing the lamp, the next thing they had to do was to complete the assignment that were given out by the other subject teachers. The assignment that was given out was that they had to do a skill drawing for math and state the importance of this project in helping the environment for science. Next, they decided to start with the math project first. So they took all the measurements to do the skill drawing. After that, they continued to do the slide to present for math. They added the skill drawing and the list of materials that were used to make the lamp. Then they continued to start with the science project as it was the next project that was due.
For the science project, they presented about the benefits and talk about the energy efficiency light bulb. Sudesh. They realized that their communication have improved during the making of this project as they were all presenting great ideas to another clearly and concise. Other than they felt like they were also improving their time management as they were focusing on what they had to get done first and focusing on the other things later and managed to finish the projects by the time it was due. They were happy with the results that they got in the end. So these are the paddlets that did by our group. First is mine. Please explain the importance of recycling and how do you use the recycled materials in your project. First point, the importance of recycling is good for the environment in a sense. We are using old and waste products that are of no use and then converting them back to the same new products. Since we are saving resources and are sending less trash to the landfills, it helps in reducing air and water pollution. Recycling helps protect the environment. Second point, recycling reduces the need for extracting, mining, quarrying, and logging, refining and processing raw materials, all of which create substantial air and water pollution. As recycling saves energy, it also reduces greenhouse gas emissions, which helps to tackle climate change. Last point, yes, we use recycled materials in our projects such as recycled glass as the body of the lamp, and for the top of the lamp, we use reusable paper. We put soil inside the lamp. Sudesh. The next slide, go to the next slide. Sudesh. Although recyclable materials in the manufacturing process consume less energy than required to producing the products for raw materials. We use reusable glass in the body of the lamp, and at the top of the lamp, we use reusable paper. Everything we recycle use materials that considered from products, reducing the usage of raw materials. Dinesh. How well did you and your team communicate overall? Could you please describe the process from the beginning, during, and by the end of it? At the beginning, we were not communicating well with my team. While doing our project, our communicating became better. Then, by the end of it, our communicating was good. What did you learn were your greatest strengths, your biggest areas for improvement? Communication skills. I feel that me and my group communication were good as we are all presenting great ideas clearly and concise. During these discussions, we all were very open minded to one and other ideas. Sudesh? Sudesh? The management was an issue when we were accordingly arrangement and raw materials. We learned to communicate and manage our time properly as we learned how to communicate and bond together. Dinesh? Dinesh? Leadership skills. I felt like I could have had better leadership skills such as motivating my team to work harder or bring more positivity when we were meeting as we were all quite stressed with the deadlines that were due for so many projects. So thank you. Thank you.